Okey, Assalamualaikum. Malam ni kita akan tengok apakah tindakan antibody yang mana antibody ni akan dihasilkan oleh sel yang mana semalam kita dah belajar sel apa yang hasilkan, iaitu sel B sel B akan hasilkan. Jangan terbalik, bukan sel T, sel B akan hasilkan. Dan sel B ni dia ada dua jenis. Satu plasma, satu lagi apa dia? Memori. So, memori ni bila mana masuk sahaja bakteria ke ataupun virus yang pernah menyerang badan kamu, memori dia akan aktifkan sel B plasma tu untuk menghasilkan antibody. Jadi bila mana antibody dah terhasil, apa tindakan antibody ni? Okay, antibody dia akan buat apa? Dia akan buat beberapa cara untuk membunuh bakteria tersebut. Okey, sebenarnya tindakan antibody ni dia sangat spesifik Dia sangat spesifik. Maksudnya kalau bakteria A, jadi antibody yang dihasilkan memang khas untuk bakteria A tu. Jadi sebab itulah kamu dapat tengok dia bertindak pada satu jenis antigen sahaja. Sebab tu kalau macam vaksin COVID, jadi yang ada dalam vaksin COVID ni lah virus yang dilemahkan lah ataupun sekarang ni ada teknologi baru. Sekarang ni kita nak cerita siapa, bila mana sesuatu badan kita ni diperkenalkan dengan virus, jadi badan kita akan hasilkan antibody. Dan selain daripada itu, badan kita akan ingat macam mana, apakah antibody yang perlu dihasilkan. Dan bila mana dia hasilkan antibody itu antibody itu hanya bertindak pada satu jenis sahaja, satu jenis antigen sahaja, dan memang khas untuk bakteria ataupun virus itu. Okey, tindakan antibody ke atas antigen membantu pengesanan dan penyingkiran patogen oleh sel-sel fagosit. Okey. Antara tindak balas ataupun apa yang dibuat oleh antibody, pertama sekali dia akan peneutralan. Dia akan neutralkan toksin. Okey, antibody bergabung dengan toksin bakteria. Gabungan ini menyebabkan toksin menjadi neutral atau tidak aktif. Maksudnya dia akan bercantum dengan toksin ni, jadi menyebabkan toksin tu tak ada function. Okey, kemudian tindak balas yang kedua adalah pemendakan. Apa antibody ni buat? Okey, pelekatan antibody pada antigen larut menyebabkannya menjadi tidak mudah larut dan dimusnahkan. Jadi bila mana dia bercantum dengan antigen ni, menyebabkan dia ni tak mudah larut. Maksudnya dia nak berada dalam bendalir badan ni, dia mesti dia kena larut kan. Dia kena larut dalam bendalir badan tu. Tapi bila mana antibody ni melekat pada dia, dia tak boleh berada dalam bendalir badan kita kan. Dia tak boleh berada bendalir badan kita. Jadi bila mana dia tak boleh, dia akan apa dia buat? Dia akan dimusnahkan. Jadi dia tak mudah larut, dia tak ada dalam bendalir badan kita, dia tak boleh mengalir bersama dengan bendalir badan kita. Jadi dia tak bergerak, tak boleh bebas kan. Dia termendak di situ saja. Itu yang maksudkan tu. Dia termendak di situ. Jadi bila mana sel-sel fagosit nampak aja benda asing ni, dia boleh pergi tangkap terus kan. Okey, kemudian pengopsoninan. Pengopsoninan iaitu gabungan antibody dengan antigen menukar permukaan patogen supaya mudah dicam oleh fagosit. Okey, opsonin ni maksudnya bakteria ni kadang-kadang kenapa dia tu berjaya duduk dalam badan kita? Kadang-kadang sel-sel fagosit ni tak kenal dia. Ingat dia ni tak berbahaya macam tu kan. Jadi bila mana ada antibody pergi ke bakteria tu, dia akan melekat dan dia akan memudahkan sel-sel fagosit untuk kenal dia ni adalah bakteria yang berbahaya. Jadi sel-sel fagosit ni terus kejar dan tangkap dia. Macam tu cara dia. Mana dia tag
Dia tag bakteria yang berbahaya. Kemudian menyebabkan sel-sel fagosit lain kenal dia, terus tangkap dan bunuh. Okey, pengaglutinan. Kalau kamu ingat perkataan aglutin ni, kan, aglutinasi. Dia adalah ada dalam bab darah, kan, pembekuan darah. Aglutinasi atau pengaglutinan ni maksudnya dia digumpalkan. Dia digumpalkan. Maksudnya bakteria ataupun patogen ataupun sel yang dijangkiti tu akan digumpalkan oleh antibody ni. Bila mana dia dah gumpal, kan, dia duduk setempat lah. Dia tak boleh buat apa-apa dah. Kan? Bila mana dia dah digumpalkan, maka senanglah sel-sel fagosit akan pergi tangkap dia dan bunuh terus. Kan? Ataupun bila mana dia dah gumpal, bakteria ni sendiri sudah tidak boleh berfungsi lagi. Jadi dia sudah tidak berbahaya lagi pada tubuh badan kita. Dan yang terakhir adalah apa dia? Penguraian. Maksudnya antibody ni dia melekat pada antigen ni. Dia melekat dan menyebabkan antigen tu dia pecah dan hancur. Jadi dia melekat sini, dia terus buka, menyebabkan badan antigen ni akan dihancurkan. Ataupun dipecahkan. Bila mana pecah, keluarlah semua dia punya isi-isi dalamnya. Cytoplasma dia akan terkeluar. Jadi itu semua akan diuraikan oleh siapa? Oleh sel-sel fagosit. Tapi bila mana dia dah pecah ni, dia dah tak ada function dah. Dia dah tidak lagi berbahaya kepada manusia. Okey, jadi di sini kamu dah belajar 5 cara bagaimana antibody ni bertindak. Yang mana sebenarnya ini sangat penting lah untuk sesuatu antibody ni, untuk dia kenal siapakah antigen tu, kan, patogen tu, dia berbahaya ke tidak. Jadi antibody ni bukan sahaja dia hancurkan, dia juga akan menyebabkan sel-sel fagosit akan kenal patogen tersebut, adakah berbahaya ataupun tidak berbahaya. Kalau bahaya, dia terus melekap, dia terus tagging, okey, ini berbahaya. Jadi sel-sel imun ni, sel-sel darah putih akan terus tangkap dan terus bunuh dan terus buang daripada tubuh badan kita. Okey, kita ada jenis-jenis keimunan ya. Keimunan ni semuanya ada apa? Ada 4 semuanya. Semuanya ada 4 dan dia terbahagi kepada 2 kumpulan yang besar. Okey, yang pertama sekali kita kena faham apa itu keimunan. Keimunan bermaksud individu mempunyai keupayaan untuk apa? Untuk menahan diri daripada dijangkiti patogen. Maksudnya seseorang tu dia berkeupayaan, kan? Berkeupayaan daripada dijangkiti ataupun dia mengalami penyakit disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh patogen tersebut. Jadi barulah orang itu mempunyai keimunan. Individu yang mempunyai antibody yang cukup dan dapat menghasilkan antibody dengan segera apabila terdapat patogen. Jadi individu ni dia mesti ada keimunan tu ataupun antibody tu cukup. Kalau tak cukup pun badan dia boleh hasilkan dengan segera. Bila mana masuk je virus tu, okey, badan dia dah kenal dah tahu dah ini COVID. Terus badan dia hasilkan antibody, terus tangkap virus tu, terus dia buang daripada badan. Jadi orang macam tu barulah kita dia cakap dia mempunyai keimunan yang tinggi. Okey, keimunan ni terdiri kepada aktif dan pasif. Ada 2 satu aktif, satu pasif. Senang je nak ingat, satu aktif, satu pasif. Dan bawah aktif tu ada buatan, ada semula jadi. Manakala bawah pasif pula ada buatan, ada semula jadi. Jadi senang je nak ingat. Saya harap kamu dapat ingat ya. Sebab apa? Soalan ini sangat popular, iaitu mengenai keimunan. Keimunan ni ada 2, satu aktif, satu pasif. Dan bawah setiap tu ada semula jadi dan buatan. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan keimunan aktif semula jadi?
Okey, aktif ni senang nak cakap pada kamu ni. Aktif ni maksudnya badan kamu melakukan sesuatu mekanisme untuk menghasilkan antibodi. Badan kamu, maksudnya badan kamu sendiri, yang mana akan membuat sesuatu mekanisme untuk menghasilkan antibodi itu sendiri. Jadi di sini kamu kena faham, maksudnya badan kamu sendiri. Okey, keimunan aktif ni semula jadi ni diperoleh apabila seseorang tu sembuh daripada sesuatu penyakit. Ketika dijangkiti patogen, sel-sel limfosit akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi dan memori mengenai patogen tersebut dan akan disimpan. Jadi bila mana badan kamu dijangkiti patogen, okey, badan kamu akan kenal patogen tu. Dia akan menghasilkan antibodi untuk melawan patogen tersebut sekiranya patogen tu ada masuk lagi untuk next yang akan datang. Jadi di sini kamu akan dah dapat dah antibodi tu. Kan? Kamu dah badan kamu dah kenal. Kalau ada serangan kali kedua, dia akan terus hasilkan antibodi untuk membunuh bakteria tersebut. Jadi contohnya penyakit cacah air dan juga campak antara penyakit yang menghasilkan keimunan aktif semula jadi. Okey, jadi sebenarnya kamu bukan sahaja perlu tahu apakah maksud. Kamu kena tahu graf. Graf keimunan. Graf kepekatan antibodi dalam darah. Itu kamu kena hafal kalau boleh. Okey, jadi sebenarnya senang sahaja. Graf untuk setiap keimunan ni, dia ada pattern yang tersendiri dan memang jelas lah. Okey, kalau graf seperti ini, ia adalah keimunan aktif. Okey, semasa jangkitan pertama, antibodi dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Okey, walau bagaimanapun semasa jangkitan kedua, antibodi yang dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan dicapai. Jadi ini jangkitan pertama. Kan? Mula-mula keimunan ni sikit. Kan? Antibodi tu sikit. Tapi bila mana badan kamu dah tahu macam nak hasilkan antibodi tu, dia akan hasilkan antibodi. Kan? Dan antibodi ni digunakanlah untuk membunuh patogen tu. Tapi untuk kali kedua, maksudnya badan kamu sudah pun mengenali virus ataupun patogen, dia lebih laju menghasilkan antibodi. Sebab kepekatan antibodi ni kamu nampak dia macam eksponen, kan? Lagi laju dia berbanding jangkitan pertama. Dia lagi laju sebab apa? Sebab memori sel yang dah tahu dah, okey, ini virus apa, dan mereka akan terus menghasilkan antibodi itu secepat yang mungkin. Sebab itulah untuk jangkitan kedua ni kamu nampak graf ni sangat cepat naik ke atas. Okey, ini keimunan yang kedua, yang mana bawah kumpulan aktif, iaitu keimunan aktif buatan yang mana diperolehi melalui pengimunan. Okey, yang aktif ni badan kamu yang hasilkan antibodi tu, badan kamu sendiri. Sebab tu kita panggil dia aktif. Badan kamu yang menjalankan mekanisme tu untuk menghasilkan antibodi. Okey, yang ni kenapa kita panggil dia buatan? Sebab apa? Kita perkenalkan pada badan kamu, kita suntik vaksin. Vaksin ni apa dia? Vaksin ni sebenarnya adalah patogen yang telah dimatikan atau dilemahkan ke dalam badan, yang mana kita suntik dia masuk dalam badan untuk merangsang limfosit menghasilkan antibodi. Jadi badan kamu tak pernah kenal COVID. Badan kamu tak pernah kenal virus tu. Macam mana dia nak hasilkan antibodi? Jadi kita secara buatan, secara sintetiknya kita hasilkan COVID tu. Kita lemahkan dia, badan dia, dan kita suntik ke badan kamu supaya apa? Untuk merangsang limfosit ni untuk menghasilkan antibodi. Okay, suntikan diberikan sebelum seseorang itu terkena jangkitan.
Beberapa siri suntikan diberikan bagi untuk memastikan kepekatan antibodi mencapai aras keimunan. Jadi biasanya sekarang ni kita dah 2 kali lah dapat suntikan COVID kan. Vaksin tu. Untuk apa? Untuk supaya badan kamu ni kenal virus tu ni virus COVID. Jadi dia simpan dalam memori. Simpan dalam B memory tu, sel B memory tu, bila mana kamu terkena COVID yang sebenarnya, badan kamu akan terus laju menghasilkan antibodi. Apabila ini dicapai, badan mempunyai antibodi yang mencukupi untuk memberi perlindungan untuk jangka masa panjang. Jadi badan kamu bila mana dah diperkenalkan dengan suntikan vaksin, dia akan hasilkan antibodi. Kan? Tapi ini tak cukup. Kita kena perkenalkan dia kali kedua. Bagi lagi suntikan kedua. Barulah dia akan menghasilkan lagi banyak antibodi supaya apa? Badan kita ni boleh bertahan, mempunyai keimunan yang tinggi apabila adanya virus sebenar menjangkiti. Okey, jadi di sini kita dapat tengok satu semula jadi. Maksudnya kamu mendapat penyakit. Contohnya cacar, campak, semua tu kan. Lepas tu kamu kan tak perlu lagi dah kan suntik-suntik ni sebab badan kamu dapat penyakit, dia dah kenal virus tu. Yang kedua ni, buatan ni kamu perkenalkan pula melalui suntikan vaksin. Okey, kita pergi kepada keimunan pasif. Apa yang dimaksudkan dengan pasif? Pasif ni kamu terima antibodi tu daripada luar. Maksudnya badan kamu tak bekerja, tak melakukan apa-apa mekanisme pun untuk menghasilkan antibodi. Tapi kamu menerima antibodi yang dah siap-siap ni disuntik ke badan kamu ataupun diberi kepada kamu. Seperti mana seorang ibu, dia bagi susu ibu tu kepada anak tu. Dalam susu ibu tu mengandungi antibodi. Jadi itu semua dilakukan secara semula jadi. Mana susu ibu tu kan, dalam secara semula jadinya dalam tu ada antibodi. Jadi bila mana diberi pada bayi akan mendapat antibodi terus. Jadi badan dia tak hasilkan pun antibodi tu, dia dapat daripada luar. Itu dimaksudkan dengan pasif. Okey, jadi keimunan pasif ni dia hanya bersifat sementara, sekejap saja, selama beberapa bulan selepas dilahirkan. Kan? Okey, jadi ini graf dia. Graf dia. Di mana badan kamu terus menerus mendapat antibodi, tidak perlu sintesis ataupun penghasilan ataupun apa-apa mengalami apa-apa mekanisme pun untuk menghasilkan antibodi itu. Dapat terus daripada luar. Dan kenapa dikatakan semula jadi? Dia dihasilkan secara semula jadi. Seperti contohnya ibu, dia menghasilkan antibodi, badan dia menghasilkan antibodi, antibodi itu masuk ke dalam susu, kolostrum ke, susu ibu tu ke, kan? Dan diberi kepada bayi. Okey, kolostrum ni apa dia? Kolostrum ni adalah susu pertama ataupun susu yang terawal keluar daripada ibu yang melahirkan. Biasanya bila mana susu yang awal-awal ni dia paling tinggi antibodi. Dia paling tinggi antibodi. Itu bezanya susu dengan susu yang lain. Susu yang awal yang dalam sebulan pertama, 2 bulan pertama, masa tu susu tu memang tinggi antibodi. Bila mana dah 6 bulan lepas tu dah kurang lah. Sebab apa? Sebab badan bayi tu dah boleh hasilkan sendiri, keimunannya sendiri. Jadi tak perlulah banyak-banyak lah antibodi. Sebab itulah kolostrum ni special berbanding susu-susu yang seterusnya. Okey, seterusnya. Ni keimunan pasif juga, tapi ini buatan. Okey. Pasif ni, saya ulang sekali lagi, badan kamu tidak menghasilkan ataupun badan kamu tidak menjalankan apa-apa mekanisme untuk menghasilkan antibodi. Pasif ni maksudnya kamu dapat daripada luar antibodi tu. Kamu dapat daripada luar. Jadi yang dikatakan buatan ni ialah apa? Kita menghasilkannya, yang mana kita hasilkan antibodi tu daripada bahan-bahan lain. Kan? Kalau macam tadi kamu tengok susu ibu semua tu, itu semula jadi. Yang ni contohnya apa dia? Suntikan serum. Anti serum ni. Kan?
pesakit yang terlalu lemah dan tidak dapat menghasilkan antibodi sendiri akan diberikan suntikan anti-serum. Jadi ini bukan semula jadi ya. Ini buatan. Keimunan ini dikenali sebagai keimunan pasif buatan. Keimunan ini bersifat sementara juga. Contohnya kamu nak pergi ke satu negara. Badan kamu contoh nak pergi Mekah lah kan, pergi Mekah. Dia akan bagi suntikan serum. Untuk apa? Untuk mengelak jangkitan virus. Dekat Mekah ni memang ada virus yang berbahaya pada paru-paru manusia sebenarnya. Jadi dia bagi kamu suntikan serum terus. Supaya apa? Bila mana kamu dijangkiti apa-apa virus, badan kamu dah ada pun antibody tu. Terus ada dalam badan kamu. Kan? Jadi kenapa dikatakan buatan? Dia dibuat daripada macam mana? Okey, anti-serum diperoleh daripada haiwan seperti kuda, lembu, arnab dan manusia. Anti-serum disuntik ke dalam badan yang dijangkiti seperti keracunan makanan, tetanus, gigitan haiwan berbisa, rabies untuk memberi perlindungan segera. Okey, bila mana contohnya kamu kena gigit anjing contohnya, kamu perlukan antibody terus. Takkan nak tunggu badan kamu kenal virus tu, lepas tu menghasilkan lama. Sedangkan badan kamu dah lemah, demam lagi semua kan. Tak berdaya. Jadi dia akan terus suntik antibody yang sudah pun siap. Jadi macam mana nak hasilkan antibody buatan ni? Mereka akan ianya dah didapati daripada haiwan. Kan? Haiwan ni akan disuntik dengan virus ataupun apa-apa patogen. Haiwan tu menghasilkan antibody, kemudian dia ambil antibody tu dan mereka botolkan. Bila mana ada orang yang terkena gigitan anjing semua, dia terus guna antibody buatan tu. Okey, setiap antibody keimunan ni, setiap keimunan dia ada graf dia yang tersendiri. Dan kamu kena hafal. Dapat tidak dapat, kamu kena hafal. Okey, tapi saya terangkanlah kenapa, apa beza dia, kenapa dia macam ni. Okey, bayangkan ni badan kamu, ni disuntik antibody. Jadi kamu tak hasilkan antibody itu, tapi kamu dapat daripada luar. Suntik, maka antibody dalam badan kamu meningkatlah. Meningkat. Tapi bila mana dah lama-lama dah dipakai ataupun dah dia digunakan untuk menyerang virus semua, antibody itu akan menurun habis. Kamu kena suntik lagi. Terus meningkat daripada badan kamu. Tapi bila mana dah digunakan untuk apa, serang virus semua, antibody tu akan jatuh. Kena sebab itulah graf dia macam ni. Jadi setiap graf keimunan ni, pasif ke aktif ke, dia ada graf-graf dia tersendiri yang kamu tidak kena hafal. Okey, apa beza keimunan pasif dengan aktif? Aktif, badan kamu yang menghasilkan, kan? Dihasilkan oleh seseorang, individu itu sendiri. Itu aktif. Kalau pasif, kamu dapat daripada luar. Contohnya ibu kepada anak, ataupun yang buatan daripada haiwan ni disuntik pada kamu. Itu pasif. Okey, keimunan bertahan selama beberapa bulan atau tahun. Ini aktif. Dia bertahan lama. Sebab apa? Badan kamu sendiri yang hasilkan. Tapi kalau buatan, kalau pasif, dia sekejap saja, sementara sahaja. Sebab apa? Bukan badan kamu yang hasilkan. Bukan daripada badan kamu pun yang hasilkan. Dia daripada luar. Bahkan B cell kamu tu tak kenal pun apa virus yang diperlukan untuk antibody itulah, untuk hasilkan antibody itu. Kamu terus dapat yang dah siap. Sebab tu kita panggil dia pasif. Okey, kita pergi ke subtopik last sekali dalam bab ni. Apa dia? Isu kesihatan berkaitan dengan keimunan manusia. Okey, isu mengenai keimunan yang paling popular daripada dulu sampailah sekarang, iaitu AIDS. Iaitu AIDS, yang mana bermaksud sindrom kurang daya tahan penyakit. Apa maksud dia? Maksud dia, badan kita tidak boleh menghasilkan
sistem pertahanan disebabkan oleh jangkitan virus ni. Itu sebab itulah bahayanya virus HIV. Okey. Virus HIV ni dia akan melemahkan sistem keimunan badan dengan memusnahkan sel limfosit T. Jadi bila mana limfosit T ni dah rosak ataupun dimusnahkan, macam mana dia nak beritahu dekat B? Sedangkan fungsi T ni dia kena bagi info dekat B. Barulah B ni boleh beritahu, bolehlah menghasilkan memori dan juga plasma. Barulah dia boleh simpan, okey. Macam mana nak hasilkan antivirus, antibody untuk bunuh virus. Dekat limfosit ni lagi dia dah bunuh. Maka sini dah tak ada function. Okay, tanpa sel limfosit T, limfosit B tidak dapat menghasilkan antibody. Jadi dia dah attack pertahanan daripada awal lagi. First sel yang mana fungsi dia untuk hasilkan antibody, dia attack T ni. Jadi B ni tak ada function, walaupun sebenarnya B ni yang menghasilkan antibody. Tapi untuk B ni berfungsi, dia perlukan maklumat daripada T. Jadi dia attack daripada awal lagi. Jadi disebabkan itulah badan manusia yang terkena virus HIV ni tidak boleh menghasilkan antibody untuk melawan virus HIV.